أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah Warahmatullahi kepada Al-Fadilah Ustazah dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk hadir di dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amalan kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh yang dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditabik urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Kuliah maghrib kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Biran dengan tajuk kita malam ni Fiqh Haid Nifas dan Istihadah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ya yang muka surat berapa? Muka surat 36. 36. Hukum dam at-talaq nombor 3. Darah yang keluar tidak diselangi oleh minimum suci 15 hari. Okey. Jadi tempoh tempoh nifas hukum yang ketiga, darah yang keluar dalam kurungan 60 hari ya. Ni. Tadi berapa? Muka surat 36. 36 saya punya. Buku saya. Buku saya muka surat 34. Okey, suci yang menyelangi antara dua darah Darah yang keluar hukum dam at-talaq. Ya, at-talaq tu nombor 3. Nombor berapa? 3. Nombor 3 lah. Yang muka surat 34. Tak diselangi oleh minimum suci 15 hari. Suci yang menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Darah yang keluar tidak diselangi oleh minimum suci 15 hari. Darah yang keluar ni takut ayat lain kot. Nombor berapa? Sebut nombor aja. 3. 3 mana suci yang menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Betul? Iaitu dia punya graf dia hari selepas bersalin 17, 10, 5. Ya. Okay. Kat sana ayat dia lain Itulah tu. Kat sini ayat dia suci yang menyelangi antara dua darah. Iaitu darah pertama dan darah kedua kurang 15 hari. Jadi dekat situ tak ada kurang
Rasanya ayat tu lebih kurang je kot. Maksud dia sama je rasanya. Kat sana dia tulis macam mana? Darah yang keluar tidak diselangi oleh minimum suci 15 hari. Oh, ya. Ya, ayat dia tu. Ayat yang tu lagi payah nak faham. Itulah tu. Yang ni lagi senang nak faham. Itu semua tu yang itu dia guna translate Arab, balagha dia betul-betul balagha tu. Yang ni dia dah macam melayukan sikit. Ya. Yeah? Sebab tu kadang-kadang bila kitab Arab dia translate kepada bahasa Melayu, kalau digunakan macam dia orang kata bahasa balagha, macam kita kalau orang putih dia kata translate word to word. Dia memang kurang sikit nak boleh faham. Sebab tu kadang-kadang dia takut nak translate ikut bahasa Melayu, takut lari dia punya makna dia. Macam tu. Jadi macam ni. Bila kita tadi hukum pertama saya dah terangkan kan. Hukum kedua pun minggu lepas saya dah terangkan. Hari ni kita masuk hukum ketiga. Iaitu suci antara darah pertama dan darah kedua kurang 15 hari. Maksud dia macam ni. Katakan kalau kita tengok contoh kat sini. Dia bersalin, lepas itu 17 hari darah keluar. Jadi selepas rahim kosong, selepas bersalin, 17 hari darah keluar. Lepas itu nakok dia kat sini 10 hari. Sebab dia kata kurang 15 hari. Jadi dia bagi contoh 10 hari nakok. Lepas tu selepas 10 hari keluar lagi 5 hari. Jadi itu maksudnya kalau tengok kat sini, ya, saya boleh terangkan yang 10 itu nakok bukan suci. Dia kan taruh suci stroke nifas. Oleh kerana after that diiringi oleh nifas, ya tengok yang darah 5 hari tu nifas kan. Apabila selepasnya tu diiringi oleh nifas, maka nakok itu kita panggil nakok nifas, bukan nakok suci. Kalau nakok suci, selepas itu diiringi oleh istiadah. Tu nakok suci. Ya? Tu kena faham kat situ. Jadi kat sini, hukum dia, yang apabila berlaku sesuatu, senang saya cakap macam ni, saya ulang balik. Dalam haid, tak ada nifas. Dalam nifas, ada haid. Kena tahu betul-betul, kena faham betul-betul sebab hukum nifas definitely berbeza dengan hukum haid. Kalau kita tak boleh nak bezakan yang mana satu nifas, yang mana satu haid, nanti kacau. Ya, kacau. Sebab apa saya nak tengok sebelah, ada tak dia bagi 15. Lepas tu nanti kita belajar yang ke selepas itu. Ya, jadi kat sini tengok. Dia kata kalau kurang daripada 15 hari, maknanya kurang daripada 360 jam. Nakok, maka selepas itu jika belum sampai 60 hari, tempoh maksimum nifas, kesemuanya nifas. Ini dia bagi contoh 10 hari. Kalau saya bagi contoh, boleh buat. Saya bagi contoh, katakan ya, catat ya yang, dalam graf ini juga, you boleh buat kotak graf dekat bawah dia ataupun dekat buku catatan. Okey. Dia kata hari bersalin itu saya tulis kat situ saya punya sukalah saya nak buat contoh 21 hari. 21 hari darah yang keluar. Maka nifas. Sebab nifas ini dia bukan kira 24 jam. Tu yang nak kena faham. Kalau haid dapat 24 jam dulu. Sama ada mengalir atau patrah, kita campurkan dua-dua baru kita boleh kategorikan haid. Sebab tu macam baru 2 hari lepas orang tanya saya kebiasaannya contohlah, saya kebiasaan datang haid 3 hari bulan. 1 hari bulan tu saya dah keluar darah. Tapi tak banyak. Dia kata bertitik-titik macam tu dia kata. Agak-agak dalam setengah jam stop. Terus tak keluar. Besok keluar lagi. Hari kedua sama juga bertitik-titik macam tu 1 jam. Lepas tu stop. Hari ketiga baru berlambak. Jadi dia kata hari pertama dan kedua itu dia kata saya tak sembahyang. Pasal dia tak faham lah kan. Dia ingat tu keluar. Jadi jawapannya hari pertama dan kedua itu bukan lagi haid.
Darah pasat, jadi wajib solat. Kalau dia kata bertitik-titik je setengah jam, lepas tu tak payah mandi wajib. Cuci bersih-bersih, solat macam biasa. Lepas tu hari kedua, dia kata keluarnya pun macam tu, 1 jam. Maka dah lepas tu tak keluar, cuci, solat. Hari ketiga, baru berlambak. Maka berlambak tu sampai hari keempat. Baru dapat hit hari ketiga. Jadi problem dia, soalan dia, ya saya, sebab dia soal, saya tegangkan kat sini supaya menjaga kepahaman. Jadi dia kata, yang pertama, dia tak solat pada hari pertama dan kedua. Apakah hukumnya? Lepas tu yang kedua, dia kata, bila bermula dikira haid untuk sampai ke tahap 15 hari? Adakah hari ketiga atau pada permulaan hari pertama? Maka jawapan yang pertama, dia tak solat itu nak ikutkan dia berdosa. Pasal jangan cakap, kan saya dah kata tak tahu, jahil pasal tak melaksanakan fardu ain sebab awak dah besar, dah mukallaf, dah lebih daripada balik. Maka itu dosa. Maka kena taubat. Jadi kalau dia tak solat kerana darah mengalir, pasal dia kata tak tahu sama ada tu haid ataupun istiadah, itu tak dosa. Jadi ni keluar setengah jam, lepas tu 2 hari tak solat. Setengah jam hari pertama, hari kedua 1 jam. 1 jam saja. Keluar pun tak banyak titik-titik. Tapi dia tak solat 2 hari. Dosa. Dan dia wajib taubat serta wajib qada 2 hari yang dia tak solat. Pasal itu belum haid lagi. Tetapi nak kira haid tu dari mana? Adakah dari hari ketiga? Tidak. Haid itu dikira 15 hari bermula hari pertama. Bermula jam pertama yang dia keluar. Katakan dia keluar 1 jam tadi yang tet tu maknanya setitik macam itulah. Bermula pukul berapa? Katakan dia kata bermula pukul 10 pagi. Maka 10 pagi hari yang pertama itu dah dikira start pengiraan tempoh haid kepada 15 hari. Tak boleh ambil yang ke hari yang ketiga. Itu cara kira dia. Sama juga macam nifas. Cara kira dia rahim kosong. Budak lepas saja keluar selamat, walaupun tak ada keluar nifas, tetap dah dikira 60 hari. Bermula daripada kelahiran. Bukan bermula daripada nifas itu keluar. Itu kena faham. Jadi dalam kes ini catat. Saya nak buat kotak yang ini. Boleh kita buat strok sebelah dia. Sebelah yang 17 tu buat kurungan 21. Lepas itu contoh. Saya bagi yang nakot tu 14 hari setengah. Senang cakap macam ni. Kalau jam 360 jam, saya tulis 355 jam. Kurang 5 jam. Kan kalau 15 hari 15 malam kan 360 jam. Jadi saya kata 14 hari lebih. Maka 355 jam. Lepas tu dia keluar balik 10 hari. 21 campur 20, 40. 21 campur 14 hari berapa yang? 21, 14. 35 setengah. 35 setengah. Lepas tu campur 10 hari. 45 setengah. Jadi dekat nakot tu 14 hari lebih, dekat 15 hari tapi belum sampai. 355 jam. Makna kurang 5 jam lagi dah sampai 15 hari. Maka itu hukumnya sama macam ni. Sebab dia kata tadi kurang daripada 15 hari. Ataupun saya bagi lagi 358 jam. Kurang 2 jam. Cukup 360 jam. Masih yang keluar selepas itu adalah nifas. Sebab tu saya cakap nakok itu, nakok itu pada yang 21 tadi dicatat pukul berapa? Katakan nakok yang hari 21 itu kita catat berhentinya pukul 2 petang. Pukul 2 petang berhentinya. Maka hari yang ke-14 tadi, kita lihat kita kena kira 360 jam itu bermula daripada 2 petang. Jadi kalau dia nakok tu sampai 2 petang, ngam 360 jam. Maka selepas itu yang keluar haid. Nampak? Tapi
Sebab dia tadi nakok dia pada hari yang 21 itu pukul 2 petang. Maka yang ini dia keluar balik pada pukul 12 tengah hari. Kan saya kata kurang 2 jam. 360 jam tapi dia 358 jam. Kurang 2 jam. Nak capai kepada 15 hari 15 malam atau 360 jam. Masih dikira yang keluar itu nifas. Jadi tolong ambil tarikh jam itu. Kalau tak ambil tarikh jam, ya, awak kata, oh dah cukup 15 hari. Maka yang selepas itu haid. Tapi sebenarnya nifas. Kan dah berbeza hukum tu. Saya selalu ajar anak murid saya bukan be careful. Beware. Orang putih kata beware. Apa maksud beware? Awas. Macam kalau dulu-dulu anjing orang kalau orang Cina lah, orang Melayu jarang. Dia kan macam postman ke apa kan dia tulis tu dekat pagar dia. Dia kata apa? Apa dia cakap Inggeris dia? Beware. Dia kata fierce dog. Dia kata apa? Beware fierce dog. Maknanya awas anjing garang. Maka dalam hal ini ya kita kena macam itu. Beware, bukan be careful. Kalau be careful tu berhati-hati, ini tak. Awas. Pasal you tengok ya. Nampak pada zahirnya cukup 15 hari 15 malam. Maka hukum selepasnya adalah haid. Tetapi bila kita convert pada hours, kurang 2 jam. Pasal dia nakok masa hari yang ke-21 itu pukul 2 petang. Sedangkan dia keluar balik pukul 12. Maka ada 2 jam lagi. Maka masih lagi dia kira yang keluar itu nifas. Catat ya yang? Tolong catat. Sebab kalau nifas nanti lain cerita. Katakan ya, saya bagi contoh. Dia dah keluar tadi 358 jam. Lepas itu dia keluar. Darah tak banyak. Yang menitik-nitik aja. Katalah 2 jam. Ya. Pasal awak dah nakok tadi 15 hari. Awak fikir 15 hari itu maka yang keluar menitik-nitik itu sama ada haid ataupun istiadah. Pasal sikit-sikit kan. Kalau sikit-sikit ada menitik-nitik katakan 1 jam ke apa, awak kata kalau haid apa tadi? Mesti ada 24 jam. Nak kata nifas, nakok dah 15 hari. Maka ini dikira istiadah. Dah awak tak mandi wajib. Basuh awak solat. Sedangkan nifas walaupun setitik keluar, wajib mandi. Sebab kita tengok minimum nifas itu 1 lahzah. Apa maksud 1 lahzah yang? 1 detik, 1 saat, 1 second kata orang putih. Bukan 1 minit. Jadi kalau nifas yang dah nakok, dia keluar, walaupun dia tengok, alah ustazah, bukan banyak pun darah yang keluar. 1 dot. Saya tak payah mandi. No. Kena mandi. Itu beza tau antara hukum nifas dengan haid. Ni kena berhati-hati. Tu saya kata beware. Bukan be careful. Sebab bahaya. Nanti kalau awak tak mandi, awak kata, lah tak banyak layang oi. Setitik aja. Tak payahlah mandi. Awak pun ketawa ya. Yalah tak apa. Kita santai-santai. Biar faham, biar release ya. Jadi awak pun cuci-cuci solat. Sedangkan awak solat dalam keadaan berhadas besar iaitu nifas. Tapi dah bukan ada darahnya, dah tak ada. Tetapi awak belum mandi wajib. Dosa tak? Belum mandi wajib dah solat, dosa. Jangan bermain. Pasal kenapa awak tak mandi? Sebab awak confuse tentang nakok. Awak kata dah 15 hari 15 malam. Maka yang keluar itu bukan nifas, haid. Jadi kalau keluar setitik 2, maka ustazah kata tak payah mandi. Pasal kalau haid mesti dapatkan 24 jam. Jadi kalau baru keluar setitik 2, cuci-cuci solat. Rupanya nifas. Kau jangan main-main. Faham kan ya? Sebab itu tolong, saya ulang lagi sekali. Tolong rekodkan
dengan tepat waktu nakok. Masa dalam nifas. Tolong. Kalau kata pukul 12, tulis pukul 12. Kalau kata 12 suku, tulis 12 suku. Jangan ambil random. Sebab mana tahu nanti dia nakok betul-betul 15 minit lagi. Katakan you nakok 12 suku. Dia pukul 12 dah keluar darah balik. Maka kurang 15 minit nak capai 360 jam. Maka adakah yang keluar itu nifas? Yes. Sebab dia punya nakok dia tak cukup 360 jam. Dia kena 360 jam above. Orang putih kata. Bukan 360 jam ke bawah. Ya. Sebab tu kena catat betul-betul. Sebab nanti hukum tu berbeza. Jelas sayang? Faham ya kat sini? Maka kalau nakok itu kurang 15 hari atau buat kurungan 360 jam, maka masih selepas itu nifas. Macam tu. Ya, tengok catatan dia. Hukum di waktu nakok sama seperti yang telah dibincang pada muka surat 20. Dalam tajuk suci yang berselang-seli dengan haid. Itu hukum dia lah. Jadi macam itu ya yang ni kena faham betul-betul. Okey, kita buka sebelah. Jika diselangi oleh tempoh tersebut, maka darah yang kedua itu bukan nifas tetapi dihukum sebagai darah haid. Tengok yang bawah. Bawah kotak itu. Maka kalau nakok itu 15 hari atau lebih, maknanya 360 jam atau lebih. Nakok yang kurang dikira masih nifas. Yes. Jadi tengok ya kat sini. Tengok muka surat sebelah ya yang. Kalau saya 35, awak mungkin tadi 37 lah. Jadi dia kata kalau lebih maka awak tengok kotak. Hari bersalin dia kata darah keluar 17 hari. Darah nakok, darah. Maka mengalir. Hukum nifas. Lepas itu nakok 15 hari. Ini maksudnya 15 hari ini 360 jam. Maka nakok. Apa hukum dia? Suci. Ini suci. Kerana apa suci? Sebelah dia tu bukan lagi nifas. Sebelah dia itu dah lain, haid. Maka darah yang keluar 5 hari. Maksudnya kat sini dapat 24 jam. Ya? Dapat 24 jam, maka haid. Apabila bertukar kepada haid, nakok itu suci. Bukan nakok haid atau nakok nifas. Nakok itu nakok suci. Kalau bulan Ramadan, awak puasa valid. Tapi kalau yang sebelum ini ni, yang nakok 10 hari, awak puasa tak valid, tak sah, kena qada balik. Tapi dosa tak dosa sebab kita tak tahu. Ni yang tak dosa sebab kita kan hukum nakok, mandi, solat. Puasa. Keluar balik, stop solat, stop puasa. Macam tu. Jadi kat sini tengok nakok suci. Ya nampak? Ya. Jadi ini semua dalam lingkungan sebelum tempoh 60 hari. Tapi kalau katakan ya, contoh on off darah itu sampai 60. Nakok. Nakok dia katakan 1 jam. Lepas tu dia keluar darah lagi. Tu dah boleh haid. Dia lain. Ini hukum sebelum sampai, ya awak baca catatan sendiri. Hukum ini diguna pakai sebelum sampai tempoh maksimum nifas iaitu 60 hari. Sebelum sampai. Atau jam dia 1440 jam. Rekod. Nanti kalau lepas 60 hari, hukum ni tak boleh guna pakai. Hukum lain pula. Tak boleh lagi hukum kata, kena ada nakok 360 jam baru boleh kira haid. Dah tak. Lain hukum dia. Ya. Jadi awak buatlah nota kaki bagi faham. Jadi hukum ini, ya, tengok dia kata apa itu? Darah keluar dalam lingkungan 60 hari. Apa maksud 60 hari? Maka maksimum nifas kan 60 hari. Minimum dia 1 lakzah. Sebab itu bila kata nakok, ya, nakok itu kurang 15 hari, keluar balik yang walaupun setitik. Lepas tu tak ada yang 1 hari tak keluar. Titik aja. Alah Ustazah, titik aja. Lepas tu 1 hari tak keluar Ustazah. Saya pun tak
mandi ustazah, saya pun ambil semayang, saya semayang zuhur asar. Berapa yang banyak kau semayang yang? Zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas tu keluar lagi. Lepas tu lepas subuh keluar lagi. Ya ustazah, 3 titik pula. Ada dah 60 hari? Belum sampai 60 hari. Nak kok 10 hari. Awak semayang tadi, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, haram dan berdosa. Kerana tak mandi. Tak mandi wajib. Kenapa ustazah? Only 1 dot. Minimum nifas berapa yang? 1 lakzah kan? Tu. Catat yang buat nota kaki kat tepi-tepi. Tulis. Sesungguhnya buat, kalau dulu saya belajar yang, saya gila-gila tulis. Kalau orang baca, kalau cikgu saya baca pun tak tahu dia senyum ke dia marah. Saya tulis. Sesungguhnya hukum haid confirm mesti takkan sama dengan hukum nifas. Saya tulis. Sesungguhnya nifas 1 dot. 1 titik darah keluar tetap kena mandi. Kenapa? Saya buat macam tu. Saya buat suka-suka saya nota saya. Kenapa? Saya kata. Sebab minimum nifas 1 lakzah. Berbanding haid. Macam tu. Jadi kan bila saya buat ulang kaji, saya ketawa. Tengok saya punya nota. Macam tu. Itu cara saya lah. Itu saya nak cerita cara saya biar ingat, biar faham. Ya. Jadi jangan anak-anak murid dalam ni janganlah ikut cara saya kalau tak berkenan. Ini saya cerita cara saya. Jadi saya boleh faham dengan dengan santai. Tak pening-pening kepala. Bagi ingat macam tu. Saya soal sendiri, saya jawab sendiri. Dalam bentuk nota kaki saya. Faham? Jadi sekarang dalam ini tulislah macam mana. Nota kaki sendiri. Yang penting faham. Dan jangan stres. Macam tu. Boleh? Ya. Jadi macam tu. Dia berbeza. Kat situ. Jadi kena ingat. Jangan ambil mudah. Kalau apa? Ya, sebab tu tadi kita kena tahu. Jadi itu dah faham ya. Dekat ini yang contoh tadi. Iaitu kalau 15 hari. Itu dia kata minimum. Ada orang tak faham yang. Dia kata ustazah itu 15 hari. Saya 17 hari. Habis nak kira nifas ustazah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Yang senang cakap orang putih 15 hari above. Kalau Melayu kata 15 hari dan ke atas. 15 hari, 16 hari, 17 hari, 18 hari. Atau kalau jam 360 jam, 360 jam setengah, 361 jam, 360 jam. Kau tulislah berapa kau nak faham. Maknanya kalau dah over 15 hari, ya 360 hari itu meaning dia confirm haid. Maka dalam nifas ada haid. Dalam haid tak ada nifas. Tapi yang syarat 15 hari nakok tadi, dengan syarat yang kedua, mesti belum capai maksimum haid and nifas iaitu 60 hari. Kalau dah sampai 60 hari, nakok dia dah berubah. Faham ya? Ada nakok nanti yang lain. Ustazah cakap lah biar dulu. Step by step. Kan sekali aku masuk, nanti tak faham. Nanti ada orang cakap, ustazah senang lah, ustazah dah faham cakap. Saya yang tak faham. Yelah. Saya sampai masa baru saya cakap. Jadi kata Jawanya alon-alon biar kelakon. Ya yang? Nanti mumet. Alon-alon biar kelakon. Kata orang putih, step by step biar tak pening kepala tu. Okey ya. Jadi sekarang dah faham yang tu, kita turun lagi. Darah keluar dalam lingkungan 60 hari. Apa maksud 60 hari? Maka darah keluar belum capai maksimum. Maka maksimum tadi 60 hari atau jam 1440 jam. Jika ia melihat darah keluar selepas lepas 60 hari atau selepas 1440 jam. Walaupun sekejap saja, nampak? Itu haid, itu nifas. Walaupun sekejap saja, maka darah itu bukan nifas. Jika didapati padanya syarat haid, iaitu keluar sehingga cukup sehari semalam, maka dihukumkan darah itu sebagai haid. Kalau tidak, istiadah. Faham? Ya, contoh macam ni yang dekat kat atas ni.
Maka contoh yang ke atas, 17 hari nifas, 15 hari nakok, maksudnya ni dah capai 360 jam, lepas tu keluar darah 5 hari. Maka confirm head. 5 hari ni maksudnya lebih 24 jam. Maka confirm head. Faham ya? Tak boleh lagi kata ini nifas. Jadi kalau dia keluar tak cukup head. Dia keluar 1 dot, 1 dot, 1 dot. Mandi tak? Tak payah. Ya, kalau dia keluar tak cukup 24 jam, maka tak perlu mandi. Tadi Ustazah kata 1 dot mandi. Tu kena faham. Kadang ada orang cakap balik. Anak murid yang kalau offline lah. Ustazah ni tadi kata kalau keluar 1 dot kena mandi. Tak mandi dosa. Ini cakap pula 1 dot tak payah mandi. Dengar baik-baik yang. Pasang telinga betul-betul yang. Saya mungkin cakap laju. Okey, saya ulang baik. Perlahan-perlahan. Okey. Tengok ya yang. Kat sini. Nakoknya 15 hari. Kita assume 360 jam. Maka yang keluar kalau lebih 24 jam head. Kalau kurang 24 jam, 1 jam ke, setengah jam ke, 3 jam ke, keluar dot, lepas tu berhenti, maka itu bukan head. Dan bukan nifas. Kerana tidak boleh dikata nifas sebab dia dah over. Dah over. Kata orang putih, game is over. Faham? Game dah over. Maka dia dah tukar hukum. Jadi kalau dot itu selepas nakok 360 jam atau 15 hari, maka dot itu bukan nifas, bukan haid. Maka tak perlu mandi. Cuci-cuci solat. Faham? Tapi yang buka belakang balik. Saya slow motion. Biar faham. Sebab saya kena buat macam tu bukan apa. Sebab ini pengalaman. Ngajar yang offline, dia orang lagi senang nak tanya. Okey, yang tengok dekat balik muka surat belakang. Tengok kat sini ya. Darah 17 hari. Nakok 10 hari. Lepas tu keluar darah 5 hari. Nifas. Tapi kalau saya tukar. 17 hari keluar darah, nakok 10 hari. Tapi lepas tu keluar darah ni yang 5 hari ni 3 titik. Dot. Jadi wajib nifas ke istiadah? Tetap nifas. Kerana apa tetap nifas? Sebab kita balik pada hukum nifas minimum 1 lakzah. Maksimum 60 hari. Maka keluar 3 titik selepas nakok tetap nifas. Maka kalau nifas dah tak keluar lagi, wajib mandi. Okey, faham? Tolong respon. Tulis. Saya nak tulis, faham atau good keluar tangan. Sebab saya dah kata online saya tak tahu awak faham ke tidak. Faham ya? Alhamdulillah. Jadi kena tengok. Jangan cakap kalau tak faham ya atau kurang fokus. Ustazah ni cakap bolak-balik. Tadi kata 1 dot, wajib mandi. Tak mandi, dosa. Ini yang ni pula cakap kalau dot tak payah mandi. Faham ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan Allah memberkati anda kerana ya menghormati guru suruh cakap faham, apa respon. Alhamdulillah, saya doakan awak mudah faham. Okey. Ya? Okey, faham ya yang? Okey, dah faham, saya turun lagi ke bawah. Kalau takut lupa, buat catatan ya sayang. Buat catatan sendiri. Buatlah apa awak nak buat. Yang penting happy. Yang penting faham dan happy. Macam tu. Kalau saya gitulah. Saya kalau buat kan saya dah pening-pening stres kan. Saya akan buat catatan suka saya lah. Misnah, kau kena faham lah Misnah. Ni macam ni, macam ni. Ini macam ni. Kau faham tak Misnah? Woi, saya tulis macam tu ya. Saya buatlah suka hati saya. Ya, yang penting happy dan faham. Okey. Okey, kita turun pada tadi. Saya ulang balik. Darah keluar lingkungan 60 hari. Ya, jadi kita tengok kat sini. Dia keluar lingkungan 60 hari. Awak tengok ya. Darah keluar nifas 50 hari. Nakok 11 hari. 50 campur 11, berapa yang? 61. Maka over kan? Dah over. Jadi keluar lagi
satu hari je, tapi dia dah rekod 24 jam. Maknanya dia keluar satu hari tu non-stop. Ataupun kalau dia stop, 20 jam dia stop, tapi kita korek patrah. Maka patrah saya dah ulang banyak kali, patrah itu masih dikira haid atau nifas. Maka patrah 3 jam. Asal kita nak mandi tak keluar, kita korek ada. Nak mandi lagi kita korek keluar ada. Ada sikit lah tanda, maknanya ada kesandaran. Maka cukup dapat 24 jam, iaitu contoh 21 jam darah mengalir walaupun sikit tet tak kisah. Lepas tu darah patrah 3 jam. Cukup 24 jam ngam. Kata Cinanya ngam. Maka haid. Nampak? Nampak tak? Maka nakok tadi dikatakan suci. Kerana apa suci? Sebab selepas itu tidak diiringi oleh darah nifas. Dah bertukar hukum haid. Nampak yang? Jadi tengok kenapa tak payah 15 hari Ustazah? Ni lagi satu yang orang confuse. Tadi Ustazah kata nakok wajib ada 15 hari atau 360 jam. Baru selepas itu haid. Kalau tidak, tak cukup 15 hari. Ustazah kata tadi 14 hari. 14 jam ataupun 358 jam kurang 2 jam. Tetap Ustazah kata nifas. Ini pula kenapa pula 11 hari dah cakap ni haid. Maka kena tengok. Kan saya dah kata. Kan saya dah kata apa? Bila undang-undang yang mesti lebih 360 jam apabila dalam tempoh waktu maksimum belum sampai 60 hari. Kalau dah sampai lebih kepada tempoh maksimum, maka yang 15 hari itu tidak diguna pakai. Faham? Tengok kat sini. 50 campur 11, 61. Maka sudah over. Sudah over. Maka bila sudah over daripada maksimum nifas, maka dia tak guna pakai. Tak kisah. Walaupun yang nakot tu tak payah banyak, yang 10 minit. Kalau dah 60 hari, maka nakot 10 minit pun tetap yang selepas itu adalah haid. Catat sendiri. Jadi apabila belum sampai tempoh maksimum 60 hari, hukumnya nakok wajib ada 15 hari atau 360 jam. Kalau dah sampai kepada tempoh maksimum 60 hari, maka nakoknya itu tidak perlu lagi 15 hari. Kenapa Ustazah macam tu? Itu hukum. Hukum. Jangan tanyalah Tuhan yang buat. Contoh kalau awak tanya saya, Ustazah kenapa Zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2? Kenapa maghrib 3? Buatlah 2 semua. Buatlah 3 semua. Aku dah jawab apa? Tak ada jawapan. Jawapannya Allah perintah Rasul buat macam tu. Maka kata Rasulullah, kau tengok aku sembahyang, kau ikut aku. Dan Rasul kata 2 Tuhan yang suruh. Jadi dalam kes ni, kenapa Ustazah kan pening kepala, kurang 60 hari, kena ada 15 nakoknya. Kalau lebih 60 hari, tak payah 15. Kan susahkan saya, mana aku tahu. Hukum Allah yang bagi. Ikutlah. Sebab kita hamba kan. Dah Allah kata buat hukum macam tu. Terpaksalah ikut. Macam ada orang kata, Ustazah, ya tutup aurat kan kalau kita semayang, ya. Habis saya semayang dalam bilik. Ustazah kunci pintu. Tak ada orang. Boleh tak kalau saya pakai baju t-shirt aja? Tak payah pakai telekung. Nampak rambut. Awak dari mana? Saya kata, ada juga manusia yang terfikir macam tu kan. Saya kata kadang-kadang nak gelap pun ada. Yalah, tapi dah orang tanya kan. Ya, kita pun tak terfikir macam tu. Kita dulu kalau cikgu ajar, samina wa atokna. Zaman sekarang banyak pula dia punya soal jawab je. Maka saya kata, Masya Allah, Tabarakallah. Saya kata, ini Allah yang perintah syarat sah solat menutup aurat. Tak kira lah kau dalam bilik berkunci seorang diri. Tetap kau tutup aurat. Kalau nampak rambut walaupun selai batal. Lepas tu saya duduk termenung. Lepas saya dah jawab, saya duduk termenung. Ya, aku pun tak terfikir selama ni. Budak-budak sekarang, Masya Allah, Tabarakallah. Dia jenis dia macam-macam di soal saya yang. Ya. Jadi ini
sepengalaman saya, orang dah soal saya, maka saya terangkan. Jadi kalau awak ada niat nak nyoal, aku dah jawab dah. Maka ini jangan dikomen sebab ini Allah yang keluarkan syariat. Maka kita orang Islam sami'na wa ata'na. Okey? Banyak cengkadak. Baru saya ingat mana cengkadak ya. Dulu kat kampung orang selalu kata cengkadak lama dah saya tak dengar ayat tu. Yang ayat cengkadak tu saya dah lama tak dengar dah. Ya, bukan cengkadak. Pada saya otak dia terlampau bijak. Macam-macam soal ni. Dia katakan macam dalam Al-Quran kata kaum Nabi Musa pula ni. Kaum Nabi Musa sami'na wa asaina. Aku dengar dan aku banyak soal. Aduh, kita dulu diajar sami'na wa ata'na. Kita dulu diajar, guru kata kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Ini sekarang banyak tanya tau, sami'na wa asaina. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Ya yang. Jadi itu kena faham. Ya, sebab ini hukum syariat daripada Allah dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau you kena follow, kata orang putih by hook, by crook, wajib ikut. Kalau kau tak nak ikut, kau nak buat hukum sendiri, yang terima Allah. Kan kita buat sesuatu lillahi ta'ala. Kau semayang lillahi ta'ala. Tapi kalau kau tak ikut hukum ni, kau ikut hukum sendiri, Allah tak reda, jangan main-main. Ya yang jangan kata tak logik setitik pun kena mandi wajib. Logik tak logik dalam agama Islam tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut logik, kita kena ikut hukum syariat. Okey ya, jelas. Jadi faham ya yang kat sini? Maknanya tadi kalau ya jika tidak cukup sehari semalam maka itu bukan Eid. Ya. Nampak itu. Walaupun kat sini tengok contoh yang bawah. Contoh yang atas dia bagi 24 jam. Maka contoh yang bawah dia bagi 50 juga, tapi 11 juga, tapi jamnya 7 jam. Maka itu istiadah. Tu beza dia. Ya, jadi kalau istiadah 7 jam, mandi tak payah. Cuci-cuci, solat. Tapi yang atas tu 24 jam, mandi tak? Ya, mandi wajib. Pasal Eid. Nampak? Macam tu. Ya yang? Jadi ini yang dia, hukum ni dia ada sikit tau. Maka kena fahamkan betul-betul. Jadi, ya kena record macam ni. Sekiranya masih dalam tempoh maksimum haid iaitu 60 hari atau 1440 jam ke bawah, maka untuk bertukar daripada nifas kepada haid wajib nakoknya 15 hari 15 malam atau 360 jam ke atas. Kita buat macam tu. Kalau you nak tulis proper lah. Lepas itu sekiranya hukum bertukar jika telah mencapai tempoh maksimum iaitu 60 hari atau 1440 ke atas, maka tidak memerlukan lagi nakoknya kepada 360 jam. Nakoknya walaupun Ustazah mohon ulang balik. Yang mana? Dia tengah ulang lah ni yang. Okey, saya ulang ya. Dengar baik-baik. Wahai anak-anak dia semua. Anak murid saya panggil anak dia. Pertama adalah yang kita belajar hari ini. Yang daripada muka surah 11. Iaitu apabila nakok tidak mencapai 360 jam. Maka maksudnya nakok itu belum sampai 360 jam. 359 jam 45 minit ke 50 minit ke bawah. Maka belum sampai. Belum sampai kepada 360 jam nakok itu, tetapi dengan syarat masih di bawah 60 hari. Masih belum capai maksimum nifas 60 hari atau 1440 jam. Kesemuanya selepas itu adalah nifas. Bila nifas, nakok dia kurang daripada 360 jam, dia keluar balik nifas. Buat catatan. Walaupun yang keluar itu one dot, satu titik. Yang
tetap kena mandi wajib. Sebab nifas itu minimumnya 1 lazah. Maksimumnya 60 hari atau 1440 jam. Ya, itu yang pertama. Yang kena buat catatan. Yang kedua, yang kita tengok kat sini, apabila masih syaratnya masih belum mencapai 60 hari atau 1440 jam, nakoknya sudah mencapai 15 hari atau ke atas. Maknanya dah capai 360 jam dan ke atas, maka yang keluar itu bertukar kepada haid kalau sampai 24 jam. Yang kalau tak sampai 24 jam, tengok kat bawah tu. Istiadah. Tidak boleh dikata nifas. Sebab syaratnya tadi mesti dia dah nakok 15 hari atau 360 jam. Maka dia dah bertukar. Apabila nakok bertukar kepada haid, maka nakok itu menjadi nakok suci. Ini pun kena tahu ni, kena faham nakok. Sebab nakok haid, contoh nakok nifas yang macam belakang tadi ni, kita buka muka surat sebelumnya. Saya 34, awak tadi 36-nya. Kata tadi yang nakok tu, dia kata suci atau nifas. Maka apabila selepasnya itu nifas, nakok itu menjadi nakok nifas. Kita kena tahu mana nakok suci, maka nakok nifas. Sebab kalau nakok nifas, puasa tak valid, sembahyang tak valid. Tetapi tidak dosa. Sembahyang memang tak ada hukum qada. Tapi puasa, walaupun kita dah puasa, kena qada balik. Faham? Tapi kalau tadi kat sini nakok suci 15 hari, kalau katalah bulan Ramadan, kita beranak, dia nakok 15 hari. Awak puasa valid. Tak payah qada sebab itu suci. Sebab lepas itu dia ganti kepada haid. Tu. Nampak? Ya, jadi faham kat sini. Jadi yang seterusnya kat bawah. Undang-undang yang kedua, sekiranya nakok itu over kepada maksimum haid 60 hari atau jam 1440 jam, walaupun nakok itu tidak mencapai 15 hari, maka tetap selepas itu haid. Macam tu. Itu undang-undang yang kedua. Tetapi dengan syarat mesti haid tu capailah 24 jam atau ke atas. Maka kenapa minimum haid 24 jam? Jadi yang kat bawah tadi, tengok. Kalau tak sampai 24 jam, contohnya 7 jam. Maka istihadah. Kerana apa istihadah? Pasal haid kena ada 24 jam. Nak kata nifas, tak boleh. Kerana sini dah 50 campur 11. Dah 61. Maka sini 7 jam. Nak kata haid tak boleh. Sebab haid 24 jam. Tengok contoh atas. Maka ini istiadah. Bila istiadah, nakok pun tetap nakok suci. Walaupun 11 hari, kalau awak puasa, valid. Tak payah ganti. Okey. Faham ya setakat ni? Okey, respon. Faham, Ustazah. Okey. Catat betul-betul ya yang hari ni faham. Nanti takut lupa. Maka catat. Sebab itu satu syarat. Adab belajar kena dobit, kata orang Arabnya. Tapi kadang-kadang saya cakap dobit, apa itu dobit Ustazah? Catat. Tu adab belajar kena catat. Nanti barakah dia ingat. Walaupun awak tak tengok. Tu dia kata. Tu guru saya kata. Okey. Jadi kalau dah faham, ada sedikit masa. Okey. Nak sambung atau saya buka pada soalan? Kok soalan, Ustazah? Kok ada yang nak tanya. Jadi dulu ya, kita catat. Besok kita sambung kepada ketiga, tempoh nifas. Okey, saya tandakan. Selepas itu, okey, saya buka pada pertanyaan sehinggalah habis waktu. Silakan. Silakan. Yang ada masalah apa-apa sebenarnya. Kalau tak ada, saya sambung. Ada? Ada tak yang nak bertanya soalan? Silakan. Tu ada angkat tangan tu, Nur Aini ke? Ke tersalah tekan?
kat tangan. Tu nampak. Ada Tak ke ada. Ustazah? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau dah faham tak Ustazah. ada, kita sambung. Ustazah, Ya. line saya tak berapa clear. So kejap-kejap dengar ada, kejap tak ada. Jadi saya Apa mungkin tu? terlepas ni lah nak dengar yang nakok nifas. Mm-mm. Solat dan puasa tak? Tapi tak sah kan? Kalau nakok nifas, maknanya senang cakap nakok nifas ni seolah-olah kita dalam nifas. Jadi kalau dalam nifas boleh ke puasa solat? Tak boleh. Tapi sebab nakok, bolehlah kita puasa solat. Tak dosa. Tetapi valid tak? Tak valid. Tak valid, orang putih kata tak sah. Tak sah. Melayu kata tak sah. Belum sampai Maka, 60 Kena hari kodok kan? dia? Kena kodok. Kena kodok. Kena Okey, wajib okey. kodok balik. Walaupun kita dah puasa, betul-betul puasa, kena kodok balik. Tu saya kata, ingat ABU, Allah bagi ujian. Boleh? Jelas ya? Tapi kalau Okey, okey. nakok tu suci, tak payah kodok. Maka valid kita punya puasa. Okey, tak apa. Okey. Ada lain nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya sambung bahagian 3 lah. Saya habiskan muka surat ini. Okey, jadi ketiga, tempoh nifas. Ni, kita tengok. Ya, sekurang-kurang nifas itu sesaat. 1 second yang, bukan 1 minute. 1 second. Sebab tu saya kata tadi, kalau nakok sebelum 15 hari, tempoh 60 hari. Sebelum 15 hari, kita nampak dah nakok. Lepas tu, alahai, keluar setitik. Dot, tit. Tadi kita nakok 14 hari lebih. Mana senang cakap 2 jam lagi, bukan 2 hari. 2 jam lagi nak capai maksimum 360 jam. Keluar 1 dot, tak, kata dia. Maka adakah itu dikira nifas? Yes. Ya yang? Pasal tengok dia kata minimum nifas 1 saat. 1 saat yang bukan 1 minit. 1 minit 60 saat. Maka kena. Itu yang kena wajib mandi. Okey. Sebanyak-banyak nifas ataupun maksimum 60 hari. Bermula daripada lahir. Proses kelahiran. Kalau tak ingat, rujuk surat beranak. Doktor ada tulis. Doktor siap tuliskan. Lahir pukul 12.59 minit. Doktor tulis. Maka macam tu. Itu daripada tempoh lahir. Bukan daripada tempoh keluar nifas. Maka itu tempoh 60 hari. Ataupun kalau kita convert jam, 1440 jam. Maka kalau lahirnya pukul 3 petang, maka tempoh habis pun 3 petang. Macam tu. Okey. Ini ghalibnya. Apa maksud ghalibnya ni? 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ya, beliau berkata yang bermaksud ya, wanita yang bernifas di zaman Rasulullah menunggu selama 40 hari. Ya yang jadi inilah yang ada anak murid saya seorang tu. Dia agaknya dia baca kitab sendiri tanpa guide ke wallahualam bisawab, tak tahu macam mana. Bila saya terangkan yang hukum 17 gini-gini, dia kata, Ustazah, ya, saya anak 4 Ustazah. Ya, alhamdulillah. So masalahnya apa? Saya dia kata setiap kali beranak, saya memang ingat Ustazah, saya 20 hari dah kering. Alhamdulillah lah saya kata. Tapi problemnya dia kata, Ustazah, saya tak mandi, tak semayang. Mandilah, mandi biasa tu mandilah. Mandi wajib tak mandi. Saya kata, kenapa tak mandi? Kan kena tunggu 40 hari, kata dia. Kan orang Melayu pantang 40 hari. Maka 40 hari baru semayang. Jadi agak dia pakai hadis ni lah. Ini hanya sebagai satu syarat kebiasaannya orang 40 hari. Tapi ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Sebab tu dia bagi guide ya, minimum 1 lahzah, maksimum 60 hari atau minimum 1 saat, maksimum 1440 jam. Kalau convert pada saat tu lagi banyak lah. Macam tu. Jadi kebiasaannya, maknanya tu majoritinya, ghalibnya
40 hari. Jadi 40 hari ni orang yang ada keluar darah. Jadi kalau awak 20 hari dah stop ataupun dah nangkok, awak kena mandi wajib, kena solat, kena puasa. Bukan tunggu 40 hari. Bukti. Ada contoh dia iaitu ibunda kita lah kita panggil. Sayyidatina Fatimah Al-Zahra. Sebab tu dia dipanggil Al-Zahra, orang yang suci. Dia tak datang haid ya. Dia pun nifas, bersalin je, ya. Itu darah dia keluar tu setitik. Tu sebab itu bersalin tu ikut daripada hukum dia lah tu. Satu lazah. Sebab tu dia lepas saja bersalin, dia mandi wiladah. Dia semayang. Ya yang? Nampak? Dia semayang. Pasal dia hanya ada darah nifas dia satu lazah. Jadi tengok Sayyidatina Fatimah satu lazah je. Maknanya lepas beranak tu kalau dia berlengah sikit pun kalau katalah dia beranak pukul 10 pukul 1 zuhur. Dia rehat sikit lah. Pasal dia mandi nanti nak sembahyang zuhur kan. Jadi mungkin rehat 2 jam ke 10, 11 dolar dia mandi lah. Untuk nak solat zuhur. Nampak yang macam tu. Sedangkan satu lazah dia mandi. Apakah lagi awak dah 20 hari yang? Masya Allah. Tunggu 20 hari. Habis saya tanya dia berapa? Sama. Ya Ustazah lebih kurang sama. 4 anak semua macam tu. Ustazah 20 hari. Paling banyak pun 21. Apa saya perlu buat? Yang pertama, taubat. Dosa ke Ustazah? Saya tak tahu. Ya. Awak dosa kerana awak tidak lepas fardu ain. Patut sebelum ada nifas awak dah habis belajar fardu ain. Okey. Jadi sekarang tak apa. Tidak terlalu lambat sebab belum mati. Maka taubat dulu. Mohon ampun pada Allah sebab kita telah mencuaikan mukallafkan fardu ain. Lepas tu dah taubat, kalau nak solat sunat taubat buatlah. Tak pun tak apa. Istighfar, qada solat yang awak tinggal 20 hari 4 anak 20 kali 4. Yelah dia kata dia buat. Nak segera, kalau nak segera lagi bagus. Ya yang sebab itu benda dah lepas. Jadi kalau segera sebab ada hukum mengatakan wajib habiskan dulu baru nak buat solat sunat. Maka segeralah tu. Ya yang jadi ini contoh. Contoh yang itulah. Jadi jangan ikut bulat-bulat hadis ini. Ini kan dia kata ghalibnya atau kebiasaannya. Ya yang bukan semua orang kena tunggu 40 hari. Ini dia tunggu 40 hari maksudnya darahnya sentiasa ada. Okey. Jadi itu dia kata kebiasaan tempoh nifas 40 hari. Ya kebiasaan. Itu kena faham. Ya jadi maknanya majority. Kalau kata satu lazah ada. Tapi agaknya kalau 100 orang, mungkin seorang. Ada 60 hari, ada. Mungkin kalau 100 orang, 20 orang. Macam tu. Jadi kebiasaannya 30 hari, 40 hari, 45 hari. Macam tu. Okey, faham ya? Macam tu. Jadi nanti kita sambung kepada yang keempat. Bilakah bermulanya tempoh nifas? Okey ya yang? Macam tu. Boleh faham ya? Ya. Sebab mana yang dah tak bersalin, terangkan pada anak cucu. Mana yang tak bersalin. Mana bukan yang tak bersalin lah. Mana yang dah tua-tua lah. Sebab saya pun tak tahu dalam ni ada yang tua ke yang muda. Mana maksud saya yang dah pencin bersalin. Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Faham Alhamdulillah. Maka kena ajar anak cucu ya yang sebab ini tanggungjawab kita. Ya, kadang-kadang anak cucu dia sibuk, dia tak boleh dengar lama-lama. Jadi kita tadi dah rekod yang poin dia tu, maka kita kena terangkan kepada anak cucu kita. Ya yang macam tu. Okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ya yang mudah-mudahan ya Allah redha atas kita walaupun kita dah terlambat tetapi dah lambat bukan terlambat, dah lambat tapi belum terlambat. Macam tu. Ya, selagi nyawa tak sampai ke arah belum terlambat. Ya, jadi saya ulas balik
Jangan rasa, alah aku malah ada orang marilah belajar bab darah. Alah aku malah, kenapa? Alah umur aku pun dah 50 lebih dah, dekat 60. Apa nak belajar? Itu zaman muda-muda. Jangan. Itu kesilapan besar. Pertama, ya, kita tak tahu masa kita dalam tadi tu tengok contoh macam tu. Dia beranak 4. Dia 20 hari. Dia 20 hari lagi. 20 hari dah kering. Tapi dia tunggu 40. Nampak? 20 hari dia hutang solat. Kan dia kena qada dengan apa? Dengan ilmu. Dia kena belajar. Sebab orang yang dah menopause, dia belajar atas 2 sebab. Pertama, untuk menebus kesalahan dia. Kerana jahil dia tidak ajar anak dia. Jadi dia belajar untuk diri dia, kena cek balik. Kalau katakan dulu dia jahil, tinggal solat kerana ni, maka dia qada. Dia taubat, dia qada. Itu pertama. Yang kedua, dia tanggungjawab dia tu. Ajar anak nanti ajar cucu. Kalau kita tak belajar, kita jahil, 7 keturunan jahil. Kita jahil, anak kita jahil, cucu kita jahil, cicit kita jahil. Kecuali mereka ada kesedaran. Contoh macam anak murid dalam ni, dia ada kesedaran. Maka dia belajar lepas dosa mak bapak dia. Lagi-lagi kalau mak bapak dia dah mati, maka dia belajar, maka kita dah melepaskan dosa mak bapak kita yang tidak mengajar kita. Jadi jangan jadikan itu sebagai lagi contoh kita pula berdosa pada anak-anak. Jadi belajar walaupun dah tua, walaupun dah menopause, untuk kita semak dulu-dulu berapa banyak kita dah tinggal solat. Kena taubat, kena ganti solat itu. Yang kedua, tanggungjawab kita tadi pada anak-anak. Yang nanti besok anak soal kita. Jadi besok berangkai-rangkai. Kita nyalahkan mak bapak kita. Mak bapak kita nyalahkan mak bapak dia. Lepas tu anak kita nyalahkan kita. Nanti cucu kita nyalahkan anak kita. Berangkai-rangkai. Sebab nanti kat mana tu yang? Dekat akhirat. Sebab dekat akhirat tu nafsi. Pada masa dalam penghisapan. Nanti masing-masing tolak. Jadi macam tu, mudah-mudahan dengan kita belajar ini, kita dapat mengurangkan dosa mak bapak kita yang telah kata orang tak menekankan tentang ini. Jadi kita lepaskan diri kita dan kita doa untuk keampunan mak bapak kita, dan kita pindahkan ilmu ini kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan niat kita kerana Allah cucuri rahmat, Allah redha pada kita semua. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan doa, sebab nanti kejap lagi dah nak kelas lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga ya Allah perjumpaan kami pada malam ini ya Allah, perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga ya Allah perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Amin. Ustazah. Terima kasih semua Terima jemaah. Kita ada kuliah Al-Quran sekejap lagi ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih admin. Terima kasih sahabat semua. Lagi 5 minit insyaAllah. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.